Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam siri perkongsian daripada saya berkaitan dengan subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak bincang tentang satu tajuk sirah dalam Usuluddin tingkatan 2, tajuk yang ke-8 iaitu yang bertajuk Fathu Mekah. Kita tengok sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam tajuk Fathu Mekah dalam Usuluddin tingkatan 2 ni. Okey, yang pertama, kalau kita tengok pembukaan kota Mekah ni adalah terjadi pada 20 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, yang mana ianya pembukaan kota Mekah ni antara salah satu peristiwa penting, salah satu peristiwa yang hebat yang berlaku dalam bulan Ramadan dalam sejarah ketamadunan Islam, yang berlaku pada bulan Ramadan, dan satu peristiwa penting dalam Islam yang berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di peringkat awal, sebelum terjadinya pembukaan kota Mekah ni, orang Quraisy sendiri, orang kafir Quraisy sendiri tidak menyangka yang diorang akan ditawan dan Nabi Muhammad ini berjaya menakluki kota Mekah dan menyebarkan Islam secara keseluruhannya di dalam kota Mekah. Kenapa? Sebab kalau kita throwback balik apa yang berlaku semasa awal datangnya Islam ni, Nabi memperkenalkan Islam dengan cara berdakwah secara rahsia, kecil-kecilan. Pada masa tu yang pengikut Nabi cumalah orang miskin, orang fakir, golongan hamba. Itu saja yang berani nak peluk agama Islam, mengikut Nabi. Dan kemudian dia orang buat macam-macam lah. Dia orang nak takut-takutkan orang Islam pada masa tu. Hamba-hamba dipukul, diseksa untuk menakut-nakutkan dia orang. Dan mereka anggap Islam ni cuma cebisan kecil yang tak akan berjaya. Tapi dia orang silap. Walaupun macam-macam dia orang buat, kalau kata contoh di ambang peristiwa hijrah, dia orang telah merancang untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu juga ditewaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak berjaya nak bunuh Nabi. Kemudian rentetan daripada cerita sejarah itulah, cerita hijrah itulah yang terbentuknya kerajaan Islam Madinah, kerajaan Islam yang pertama di atas muka bumi yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diorang tak give up lagi. Diorang aturkan segala peperangan, bermacam-macam perang yang kita dengar, perang Badar, perang Uhud. Walaupun diorang kalah di perang Badar, kemudian diorang macam ada sinar lah menang di perang Uhud, tapi hakikatnya selepas peperangan Uhud ada peperangan Hamra'ul Asad, dia orang kalah. Bila dia orang terkejut, bila di perang Hamra'ul Asad tu, Nabi arahkan orang-orang yang pergi, tentera-tentera yang pergi ke Uhud, semuanya diarahkan untuk kembali ke medan perang, untuk menyertai perang Hamra'ul Asad. Ada dalam kalangan sahabat Nabi yang luka berdarah, kena tikaman dan sebagainya, semuanya bangun untuk ikut Nabi pergi berperang pada masa tu. Dan kemudian diorang kalah lagi dalam peperangan Khandaq, yang ini kekalahan yang sangat memalukan kerana diorang kumpulkan begitu ramai tentera. Quraisy bergabung dengan kabilah-kabilah Arab yang lain, kemudian bergabung dengan Yahudi. Diorang pergi lagi nak serang Nabi, tapi kalah lagi di peperangan Khandaq. Dan selepas daripada cerita peperangan ni lah, peperangan Khandaq ni lah, dia orang makin berasa takut dan gerun dengan tentera Islam yang ada. Okey. Kemudian kalau kita sebut lagi tentang
sepintas lalu berkaitan dengan Fathu Makkah ni. Pada masa tu Rasulullah bersama dengan isteri dia Ummu Salamah serta 1,400 orang Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji dan umrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hantar Uthman bin Affan untuk bagi tahu kepada Quraisy ni bahawa dia orang datang ni, puak Nabi, puak Rasulullah ni datang bukan untuk berperang, tapi dia orang cuma nak pergi buat umrah sahaja. Kemudian bila Rasulullah hantar Uthman pergi nak sampaikan hasrat Rasulullah kepada penduduk Mekah pada masa tu, di bawah orang yang panglima besar di Mekah pada masa tu, siapa? Abu Sufyan lah. Okey. Dan kemudian diorang pergi tu, diorang tawan, dikatakan Saidina Uthman ni kena tawan. Lepas tu diorang sebarkan berita bahawa Uthman ni telah dibunuh. Okay. Bila cerita pembunuhan Uthman ni tersebar, maka terjadilah pula Bai'ah Ridwan. Okey, dalam Bai'ah Ridwan ni umat Islam pada masa tu dia orang berikrar dia orang akan tutup bela atas kematian Saidina Ali. Okey. Okey, apa yang terkandung dalam Bai'ah Ridwan tu antaranya ialah orang Islam berikrar di Bai'ah Ridwan untuk menuntut bela atas kematian Uthman bin Affan. Okey, tarikh berlakunya Bai'ah Ridwan ni ataupun ikrar ni adalah pada hari Isnin bulan Zulkaidah pada tahun 6 Hijrah. Dan tempat bai'ah ni adalah di bawah sepohon pokok di Hudaibiyah. Okey, sebab dia orang membai'ah, sebab dia orang berikrar ni adalah kerana tersebarnya berita pembunuhan Uthman bin Affan. Bai'ah ni berlaku di satu kawasan di Hudaibiyah. Okey. Dan kemudian ikrar bai'ah mereka adalah menuntut bela atas kematian sehingga mereka sendiri akan terkorban. Ini adalah perjanjian dia orang berikrar untuk menuntut bela atas kematian Uthman walaupun mereka sendiri terkorban. Okey, dan kemudian kesan daripada Bai'ah Ridwan ini adalah bergegarnya kota Mekah kerana takut. Dia orang takut akan orang Islam ni akan serang mereka. Kemudian Allah meredai ahli-ahli bai'ah itu yang ada dengan Nabi seramai 1,400 orang pada masa itu. Tidak berlaku perkara-perkara yang buruk selepas terjadinya bai'ah, dan kemudian hebatnya pengorbanan para sahabat. Ini kesan daripada bai'ah itu. Kita boleh tengok hebatnya para sahabat tu untuk menegakkan Islam dan menuntut bela atas kematian Saidina Uthman. Padahal benda tu cuma khabar angin je. Bila berlakunya benda ni, awalnya orang Quraisy ni dia macam berani sebarkan, okey, kita sebarkan berita bahawasanya Uthman ni dah dibunuh. Okey, tapi bila berlakunya bai'ah dan puak Quraisy tahu tentang hal tersebut, dia orang pun berasa takut dan terus hantar utusan iaitu yang bernama Suhaib bin Amru untuk membuat perjanjian damai. Barulah dia orang hantar wakil untuk pergi jumpa Nabi buat perjanjian damai. Okey, oleh kerana perjanjian itu berlaku di Hudaibiyah, maka perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Tadi Bai'ah Ridwan ni kita cerita pula pasal perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang mana berikut adalah sedikit sebanyak apa yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang pertama, tarikh. Perjanjian ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okay? Tahun ke-6 Hijrah. Kemudian bertempat di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni ada berdekatan dengan Mekah. Okey, kemudian sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni adalah puak Quraisy dia takut terjadinya peperangan. Pada awalnya dia orang ni berani untuk sebarkan berita palsu tentang kematian Uthman. Alih-alih bila tahu umat Islam nekat nak tuntut bela, dia orang pula yang rasa takut. Sebab dia orang tahu tentera Islam ni
Dia orang tentera Islam ni memang dia orang terkenal dengan masa tu Quraisy tahu. Tentera Islam ni dia orang berani mati. Sebab dia orang tahu pemikiran tentera Islam pada masa tu adalah kalau mereka menang itu adalah satu orang kata penghinaan kepada puak Quraisy. Tapi sekiranya mereka kalah sekalipun, mereka tetap menang. Kalau kata tentera Islam ni kena bunuh pun dia orang akan kata dia orang tetap menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mati syahid. Itu pun salah satu daripada kemenangan yang Allah janjikan syurga. Dia orang tahu, cuma dia orang tak, ialah saja nak getak. Dan sebelum-sebelum ni, peperangan yang berlaku sebelum ni pun dia orang yang takut sebenarnya. Tentera Islam tak gentar, tak apa pun. Okey. Dan duta atau pewakil daripada puak Quraisy dalam perjanjian ni yang bernama Suhaib bin Amru. Okey, kemudian kita tengok saya tak baca yang Arab tadi, tak apalah. Nanti kita tu. Okey, qawaidus sulhi iaitu isi perjanjian Hudaibiyah ialah wada'ul harbi asyara sanawatin, gecatan senjata selama 10 tahun. Tidak berlakunya peperangan. Diorang berjanji tidak akan melakukan peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, manja'al muslimi min Quraisy yaruddunahu wa manja'a Quraisyan minal muslimin la yazamuna biraddihi. Iaitu pada ni diorang cakap orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran ahli keluarga diorang mesti dikembalikan, manakala orang Islam yang pergi ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan. Okey, kemudian isi perjanjian Hudaibiyah yang ketiga ialah ayyauda ila Makkah min ghairi umratin wa ya'tuna fil amil muqbil. Iaitu yang ketiga, orang Islam ni dibenarkan untuk memasuki Mekah pada tahun yang berikutnya. So pada masa perjanjian tu Rasulullah pun baliklah semula ke Madinah. Dia tak boleh masuk lagi, dan untuk tahun depannya baru boleh pergi buat umrah. Okey. Dan yang terakhir, ni sikit sebanyak berkaitan dengan apa yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah tu. Yang keempat ialah adamul i'tida'u mahman kanatil asbab. Tidak menyerang di antara satu sama lain walau apa pun sebabnya. Sebab dia orang dah janji ada genjatan senjata selama 10 tahun. Okey, so tak ada apa-apa yang dia tak boleh nak serang nak apa. Okey. Kemudian kita tengok kesan perjanjian Hudaibiyah ni. Asarus sulhu al-Hudaibiyah fursatun linashril Islam, iaitu peluang untuk menyebarkan Islam. Kemudian al-i'tiraf biqiyanid daulah al-islamiyah, pengiktirafan sebuah negara dan kerajaan Islam yang digeruni. Yang ketiga, irsalur rasail ilal muluk yad'uhum ilal Islam, dapat hantar risalah dan surat kepada raja-raja untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian kesan daripada perjanjian Hudaibiyah ni juga adalah muqaddimatun li fathil Makkah. Kesan daripada perjanjian Hudaibiyah inilah yang membawa terjadinya peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey. Yang mana kalau kita tengok peristiwa pembukaan kota Mekah ni dia berlaku apabila Bani Bakar, yang mana Bani Bakar ni berada dalam naungan Quraisy, menyerang puak Bani Khuza'ah. Yang Bani Khuza'ah ni dia berada di bawah naungan Islam, di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian serangan Bani Bakar ni dia pergi serang Quraisy pada masa tu, diberi bantuan senjata oleh puak Bani Bakar pergi serang Bani Khuza'ah dengan bantuan kafir Quraisy. Kafir Quraisy ni dia bagi senjata kepada Bani Bakar untuk serang Bani Khuza'ah. Okey, kemudian dah tentulah tindakan Quraisy ni melanggar apa yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah tadi. Diorang dah janji genjatan senjata selama 10 tahun, tapi diorang pergi serang
Bani Khuza'ah yang berada di bawah naungan orang Islam. So ini menyalahi perjanjian. Maksudnya dah berlaku pertumpahan darah walaupun masa belum sampai pun 10 tahun. Baru je lagi. Baru je lagi buat perjanjian tadi. Tapi dia orang kafir kan, tak sabar. So dia orang buat macam-macam lah. Sehingga berlakulah pertumpahan darah, iaitu serangan tu hampir 20 orang daripada puak-puak Bani Khuza'ah terbunuh. Kemudian bila terjadinya benda ni, ada utusan Amru bin Salim bersama rakannya daripada Bani Khuza'ah bergegas ke Madinah untuk memberitahu dan meminta bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diorang pun pergilah. Bila dah kena serang ni, Amru bin Salim dengan kawan dia tadi pergi ke Madinah jumpa Nabi untuk bagi tahu pada Nabi yang diorang telah diserang. Orang Quraisy Bani Bakar telah serang diorang dengan bantuan kafir Quraisy. Okey, so pada masa tu Nabi dah tahulah yang diorang ni telah mengkhianati perjanjian tadi. Okey. So bila jadi macam tu, bila berlakunya pembunuhan ke atas Bani Khuza'ah tadi ni, Abu Sufyan dia pun dianggap yang baginda Rasulullah ni tak tahu lagi cerita tentang penyerangan tu. Dia pergi ke Madinah dengan alasan nak buat perjanjian baru, nak tambah tempoh gejatan senjata untuk tahun yang berikutnya. Maksudnya kalau kata 10 tahun, dia nak tambah lagi, bukan 10 tahun, dia nak lanjutkan lagi. Dia pergi minta dengan harapan dia pada masa tu, bila dia pergi minta gecatan senjata yang lama, maksudnya dia tak nak bermusuh dengan Muhammad. Pada masa tu dia ingat Nabi akan terima dia punya cadangan dan teruskan. Padahal Nabi dah tahu dah yang dia orang ni telah berkhianat. Cuma Abu Sufyan tu pergi nak kaburkan mata Nabi dan orang-orang Islam, sahabat-sahabat, dengan cara pergi nak minta dilamakan lagi ataupun dilanjutkan lagi perjanjian gencatan senjata. Padahal dia orang Nabi dan para sahabat dah tahu dah yang dia orang ni telah berkhianat. So pada masa tu Nabi dan sahabat-sahabat pun buat tak tahu je lah. Buat tak tahu yang dia orang layan je lah si Abu Sufyan ni, tapi Nabi tetap tak terima. So Nabi katalah, kenapa dah nak sambung perjanjian sedangkan tak sampai 10 tahun lagi, baru lagi perjanjian ni kan. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun menyusun strategi secara sulit untuk mengelakkan pertumpahan darah yang dia menamakan sebagai Fathu Mekah ni lah. Fathu Mekah ni dia tak terjadi pertumpahan darah. Tak ada juga. Okey, kita tengok sekejap lagi. Kemudian musyrikin Quraisy memilih untuk berperang menentang tentera Islam. Rasulullah mengarahkan 10,000 tentera berangkat ke Mekah. Mereka bermalam di Murrus Az-Zahran dan menyalakan unggun api di kemah-kemah masing-masing untuk menimbulkan rasa gerung daripada pihak musuh. Okey. Nabi pun pergi berangkat dengan 10,000 anggota tentera dan pergi bermalam di Murrus Az-Zahran. Kemudian diorang pada malam tu diorang duduk pasang kemah, kemudian diorang pasanglah unggun api kan. Bila 10,000 banyaklah unggun api tu dan diorang rasa tengok cahaya daripada jauh, Muhammad ni bawa tentera ramai. So diorang lagi takut. Okey, untuk masuk ke dalam kota Mekah tu, Nabi SAW dia pecahkan tentera yang 10,000 orang tadi tu kepada 4 penjuru ataupun 4 kumpulan untuk memasuki kota Mekah daripada 4 penjuru. Okey. Mereka juga diminta supaya tidak melakukan kekerasan dan pembunuhan kecuali apabila terpaksa sahaja. Namun pertempuran hanya berlaku di selatan Mekah yang telah mengorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang tentera Quraisy. Dan pada masa tu seperti yang kita kata tadi, okey, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah ba'da khana as-sulhi
Quraisyun fi Ramadan samaniyatul hijrah bi asyrata alafin jaishan. Okey, dan Nabi memasuki kota Mekah, terjadinya pembukaan kota Mekah ini selepas terjadinya pengkhianatan tentera Quraisy, orang Quraisy pada bulan Ramadan tahun yang ke-8, tahun yang ke-8 Hijrah dengan 10,000 orang tentera. Dan pecahan-pecahan wa qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaishahu ila arba'ati firaqin, iaitu Nabi memecahkan tentera-tentera dia, tentera-tentera baginda kepada 4 kumpulan, iaitu firqatun daqalat makkah min a'laha, tentera yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaquduha Az-Zubair bin Awam. Okey, yang diketuai oleh Az-Zubair bin Awam satu. Kemudian firqah yang kedua dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Tentera yang ketiga dipimpin oleh Az-Zubair bin Al-Awam. Tentera yang keempat dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Okey, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah tanpa rintangan dan berjaya membuka kota Mekah. Dan kota Mekah ni pun boleh ditawanlah oleh tentera Islam. Okay. Dan pada masa berlakunya pembukaan kota Mekah ni, Abu Sufyan dengan Al-Abbas kemudiannya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa tu, dan dia orang pun memeluk Islam. Abu Sufyan yang menjadi ketua setiap peperangan yang dia lawan Nabi sebelum ni, kemudian dialah yang dia pula yang memeluk Islam. So pada pagi Jumaat 10 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Okey, dan kemudian Nabi pun masuk ke dalam kota Mekah dengan penuh kesyukuran di atas kemenangan yang dikecapi, dan Rasulullah mengumumkan tawaran keselamatan. Tentera Islam tidak menghadapi tentangan kecuali daripada tentera Khalid bin Al-Walid yang diserang oleh pimpinan Akramah bin Abu Jahal pada masa itu. Dan bila berhasilnya ataupun berjayanya Nabi masuk ke dalam kota Mekah ni, maka pada masa tu hilanglah segala derita, hilanglah segala rindu yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat Muhajirin dia, yang dia orang keluar daripada Mekah berpindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Kemudian dia orang mestilah, kalau kita pun pergi jauh-jauh mesti rindu dekat kampung halaman. So Nabi ni hilanglah kerinduan dia, hilanglah segala duka cita yang sebelum ni, rindu dia pada Kaabah dan sebagainya. Sahabat-sahabat pun ada yang boleh berjumpa dengan ahli keluarga dan sebagainya. So terlepaslah semua tu. So berjayalah Nabi dan para sahabat pun mengucap syukur kerana dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengembalikan kota Mekah ni, dan Nabi mengisytiharkan kota Mekah sebagai tanah haram bagi orang-orang kafir. Okey, dan Nabi ni sebaik saja dia masuk ke kota Mekah tu, baginda telah menghancurkan kesemua 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah tu. Kemudian Rasulullah melakukan tawaf di Kaabah dan telah pergi ke makam Nabi Ibrahim lalu menunaikan solat sunat. Selesai solat, baginda menyuruh Bilal bin Rabah melaungkan azan di bumbung Kaabah. Selain itu, Rasulullah telah memberi pengampunan kepada bekas-bekas musuhnya. Kemuliaan pekerti Rasulullah itu menyebabkan ramai penduduk Mekah yang memeluk Islam. Dan hasil daripada pembukaan kota Mekah, perjuangan Nabi SAW ni, kota Mekah hasilnya adalah Islam boleh disebarkan ke seluruh tanah Arab. Orang yang tadinya musyrik, yang lawan Nabi, yang pernah jadi tentera kafir semasa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya, telah ramai yang peluk Islam. Dan orang Islam
selepas daripada tu orang Islam dapat melakukan ibadat haji dan umrah tanpa gangguan orang kafir lagi. Dan kemudian selepas berlakunya pembukaan kota Mekah oleh Nabi ni, penduduk Mekah ni pun hidup dengan dalam keadaan aman dan saling bekerjasama. Tak ada lagi lah yang kabilah-kabilah yang menyerang sama sendiri ke apa. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan berkaitan dengan kisah pembukaan kota Mekah, yang mana kita pelajarinya dalam pelajaran yang ke-8 dalam sirah tingkatan 2. Semoga ianya dapat memberi input yang berguna, ilmu yang bermanfaat untuk anda semua sebagai ingatan saya dan untuk anda semua yang menonton video ni. Dan saya harap ianya menjadi amal soleh, amal yang baik, dan dapat kita menyebarkan perkara-perkara benda yang baiklah dalam bidang agama ni. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.